Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi pada malam ini. Hari ini merupakan sesi kita yang ke-32 dalam kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-7 daripada kitab ini. Bab yang ke-7 daripada kitab ini membincangkan isu-isu fiqh yang ada kaitan dengan puasa dan kaitannya dengan golongan para pesakit. Pada sesi yang lalu kita telah kongsi dengan antum beberapa keterangan, beberapa perkara-perkara introduction, pengenalan yang ada kaitan dengan puasa. Maka pada hari ini pula insya-Allah taala kita nak menerokai beberapa lagi perbahasan yang baru. Ada sekitar 4 perbahasan yang ingin kita kongsikan pada malam ini insya-Allah taala. Perbahasan kita yang pertama pada malam ini adalah perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Pengarang kitab ini iaitu Dr. Muhammad Rafiqi, sebelum dia membahaskan isu-isu kontemporari, sebelum dia bahaskan isu-isu semasa yang ada kaitan dengan perubatan, yang ada kaitan dengan puasa sama ada batal ataupun tidak, beliau terlebih dahulu memuatkan perbincangan para ulama silam yang ada kaitan dengan puasa. Perbincangan daripada kalangan para ulama mazhab, dan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali dan juga para alim ulama kita yang lain. So inilah merupakan perkara-perkara yang menurut pandangan pengarang kitab ini, perkara-perkara ini membatalkan puasa. Yang pertama sekali yang disepakati oleh semua para ulama kita yang membatalkan puasa kerana ada dalilnya dalam Quran, kerana ada dalilnya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan makan dan minum kecuali secara tidak sengaja. Ini disepakati oleh para ulama kita. Makan dan minum pada siang hari bulan Ramadan, sama ada kita makan banyak ataupun makan sikit, sama ada kita minum banyak ataupun minum sikit, maka itu membatalkan puasa. Melainkan dalam satu keadaan. Apakah keadaan tersebut? Keadaan yang tidak membatalkan puasa adalah bila kita tak sengaja. Itu dimaafkan. Itu diberikan kelonggaran, diberikan keringanan. Orang tu dia tak sedar yang hari tersebut dah masuk hari pertama daripada bulan Ramadan. Kebiasaannya dia kat tempat kerja, dia akan stop sekejap, contohlah dekat tempat water cooler untuk minum air. Dia tak perasan pula yang hari tersebut dah masuk bulan Ramadan, hari pertama, lalu dia pun pergi singgah dekat water cooler untuk minum air seperti biasa yang dilakukan. Kalau sekiranya dilakukan dengan cara tidak sengaja, maka dia tidak membatalkan puasa. Kalau sekiranya orang tu minum ataupun makan dengan cara tidak sengaja, ia tidak membatalkan puasa. Itu satu kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuma walaupun kita mengatakan tidak membatalkan puasa, tapi kalau dia sedar, dia tengah makan tu, dia tengah minum, dia sedar yang pada hari tersebut sebenarnya adalah hari pertama bulan Ramadan, maka hendaklah dia menghentikan perbuatan makan dan minum secara segera. Tak boleh continue. Tak boleh dah tahu dah hari ni puasa tapi tetap continue. Tetap makan ataupun minum, itu adalah tidak dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut sebahagian di kalangan ulama yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan cara tak sengaja tidak membatalkan puasa, tetapi muntah dengan cara yang sengaja membatalkan puasa menurut sebahagian di kalangan para alim ulama kita. Yang ketiga yang disepakati oleh para ulama membatalkan puasa adalah tentang haid dan nifas. Golongan wanita yang mengalami menstruation, darah haid dan juga darah nifas, ia membatalkan puasa. Golongan wanita diberikan keringanan, kelonggaran untuk tidak berpuasa kalau sekiranya mereka mengalami haid ataupun nifas. Ini satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, golongan wanita ni sama juga seperti solat. Kalau sekiranya seorang wanita sedang mengalami haid ataupun nifas, mereka tidak diwajibkan mendirikan solat. Cuma beza antara solat dengan puasa adalah solat kalau ditinggalkan kerana haid, maka tidak wajib qada, tidak wajib menggantikan solat tersebut. Itu kalau solat. Manakala puasa, kalau ditinggalkan kerana haid ataupun nifas, maka wajib qadakan puasa tersebut, wajib menggantikan. Jadi ada sedikit perbezaan, walaupun kedua-duanya diberikan kelonggaran untuk meninggalkan ibadah salat, ibadah puasa disebabkan haid, tetapi daripada sudut hukum sama ada kena qada ataupun tidak, sama ada perlu menggantikannya ataupun tidak, itu ada sedikit perbahasan di kalangan para ulama kita. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, wanita yang meninggalkan salat kerana haid tak perlu gantikan salatnya, tetapi wanita yang meninggalkan puasa disebabkan haid perlu menggantikan puasanya pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Dan satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak mewajibkan golongan wanita yang haid untuk mengqadakkan, menggantikan salat. Kita bayangkan kalau seorang wanita dia mengalami darah haid lebih kurang 7 hari. Dan 7 hari ini setiap hari ada 5 waktu salat. Jadi kalau 7 hari kita times 5, lebih kurang 35. 35 waktu salat. Kalau nak qadakkan balik 35 waktu salat, itu merupakan sesuatu masyaqqah. Sesuatu yang bukan mudah, sesuatu yang sukar. Berbanding dengan puasa. Puasa kalau seorang wanita dia tinggalkan barangkali sebanyak 7 hari ketika mana dia bulan Ramadan, maka boleh digantikan di luar bulan Ramadan. Ada masa yang panjang. Ada 11 bulan. Kan dia boleh pilih mana-mana bulan daripada 11 bulan untuk menggantikan puasa tersebut. Jadi sebab yang ketiga ni membatalkan puasa. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah hubungan sebadan antara suami dan isteri dengan sengaja walaupun tidak mengeluarkan air mani, itu membatalkan puasa. Bahkan orang-orang Islam yang melakukan hubungan sebadan antara suami isteri pada siang hari bulan Ramadan, bukan saja batal puasa tetapi ada kafarah. Perkara tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh Nabi SAW. Orang yang melakukan hubungan sebadan pada siang hari bulan Ramadan, penebus dosanya, dendanya adalah untuk merdekakan hamba.
Cuma kita ni zaman sekarang dekat Singapore konteks tak ada hamba. Kalau hamba tiada, maka dia beralih kepada tahap yang kedua, iaitu hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Golongan suami isteri yang mengadakan hubungan sebadan pada siang hari bulan Ramadan diwajibkan kafarah. Ada dendanya. Dan salah satu dendanya adalah untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kafarah dia berat. Perbuatan mengadakan hubungan sebadan pada siang hari bulan Ramadan adalah diharamkan dalam Islam, tidak dibenarkan. Adapun yang dibenarkan adalah pada waktu malam. Bila dah masuk waktu maghrib onwards, selagi mana belum masuk waktu subuh, itu dibenarkan. Adapun pada siang hari bulan Ramadan, itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kelima yang dibincangkan oleh ulama adalah tentang istimna. Ini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Sebahagian ulama berpandangan yang perbuatan istimna membatalkan puasa. Apakah yang dimaksudkan dengan istimna? Istimna ni orang Inggeris panggil sebagai masturbation ataupun mengeluarkan air mani, walaupun bukan dengan jalan persetubuhan. Jadi sebahagian di kalangan ulama mereka berijtihad yang ini membatalkan puasa. Kerana dalam sepotong hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang seorang hamba ni, dia ketika berpuasa, dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya, dan dia meninggalkan syahwatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sebahagian hadis ada disebutkan seorang Muslim yang berpuasa, dia bukan sahaja meninggalkan makanan, dia bukan sahaja meninggalkan minuman, tetapi dia juga meninggalkan syahwatnya. Dan termasuk dalam kategori meninggalkan syahwat adalah seperti istimna. Jadi sebahagian di kalangan ulama, mereka berpandangan yang perbuatan istimna membatalkan puasa kalau sekiranya dilakukan pada siang hari bulan Ramadan. Yang keenam yang turut membatalkan puasa menurut para ulama adalah bila seseorang tu gila ataupun dia meninggalkan Islam. Jadi kalau dia menjadi gila pada bulan Ramadan ataupun dia murtad, dia keluar daripada agama Islam, maka itu membatalkan puasa individu tersebut. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang dibahaskan oleh para ulama yang membatalkan puasa adalah bila terdapat ain, iaitu sesuatu perkara yang sampai ke dalam jauf, iaitu rongga, melalui liang yang terbuka. Sesuatu yang memasuki jauf, iaitu rongga. Rongga yang terbuka. Itu membatalkan puasa. Cuba dekat sini yang berlaku pertikaian di kalangan para ulama. Dekat sinilah yang berlaku perselisihan pandangan di kalangan ulama. Apa maksud jauf? Bila para ulama kita mengatakan sesuatu perkara kalau masuk ke dalam rongga, dia membatalkan puasa. Apa maksud jauf kat situ? Apa maksud rongga dekat situ? Jadi kalau kita lihat, kita rujuk kepada tulisan para ulama silam kita, kita akan dapati yang para ulama silam tidak sepakat tentang takrif jauf ni ataupun rongga ni. Dan disebabkan mereka tak sepakat, maka dia menghasilkan ijtihad yang berbeza. Dia menghasilkan fatwa yang berbeza di kalangan para ulama tentang sebahagian perkara, sama ada membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Jadi itu yang kita nak dalami pada malam ini. Perbahasan kita yang kedua yang diketengahkan juga oleh sang pengarang kitab ini, iaitu apakah maksud rongga yang disebutkan oleh para fuqaha? Apakah yang dimaksudkan dengan jauf ataupun rongga yang membatalkan puasa? Dan kadang-kadang kita baca dalam kitab fiqh, ulama mengatakan yang antara yang membatalkan puasa bila sesuatu perkara masuk ke dalam rongga.
Ini dibahaskan oleh para ulama. Ini dibahaskan oleh para ulama daripada pelbagai mazhab fiqh yang muktabar. Dibahaskan oleh para ulama Hanafi, oleh para ulama Maliki, oleh para ulama mazhab Syafi'i, dan juga oleh para alim ulama daripada kalangan mazhab Hambali. Dan ulama silam kita tak sepakat tentang ta'arif rongga yang membatalkan puasa. Apakah pandangan-pandangan mereka? Maka berlaku perselisihan pandangan di kalangan para ulama silam dan juga para ulama semasa tentang mentakrifkan rongga ni. Jadi pendapat yang pertama adalah pendapat yang meluaskan skop makna rongga ni. Dan antara yang berpegang dengan pandangan semikian rupa adalah mazhab Syafi'i, iaitu pendapat pertama mengatakan rongga merangkumi perut dan setiap rongga badan yang terbuka. Jadi ada sebahagian pandangan di kalangan ulama dia meluaskan skop rongga ni. Lepas tu kadang-kadang kita dengar pandangan mengatakan kalau masukkan sesuatu ke dalam telinga batal puasa, kalau masukkan sesuatu dalam hidung batal puasa, kalau masukkan sesuatu melalui saluran air kencing batal puasa, kalau masukkan sesuatu melalui saluran dubur batal puasa. Macam mana boleh timbul pandangan semikian rupa adalah kerana para alim ulama yang berpegang dengan pandangan tersebut, mereka lebih cenderung untuk mentakrifkan jauf ataupun rongga adalah setiap rongga badan yang terbuka. Apa sahaja ain ataupun sesuatu perkara yang masuk ke dalam rongga-rongga tersebut yang terbuka, maka membatalkan puasa. Itu pandangan pertama di kalangan para ulama fiqh. Di sana terdapat pandangan yang kedua di kalangan ulama. Pandangan kedua di kalangan ulama silam mengatakan yang dimaksudkan dengan jauf ataupun rongga yang membatalkan puasa adalah perut. Dalam arti kata yang lain, kalau kita makan dan kita minum dan kemudian dia sampai ke dalam perut, maka itulah yang membatalkan puasa. Selagi mana dia tak sampai kepada perut, dia tak membatalkan puasa. Kan? Sebab tu kita akan lihat pada minggu yang akan datang perbincangan para ulama tentang penggunaan inhaler. Kan? Orang yang ada asma, dia gunakan inhaler. Kan? Berlaku perbincangan, penggunaan inhaler ni batal tak puasa? Kan? Adakah dia memasuki rongga yang terbuka? Kan orang pakai inhaler kat mulut dia. Adakah itu dianggap sebagai telah masuk ke dalam rongga yang terbuka yang membatalkan puasa? Itu ada perbincangan di kalangan ulama, ada khilaf tentang penggunaan inhaler ni. Yang kita akan bahaskan dengan lebih terperinci pada sesi yang akan datang. Berlaku perbincangan di kalangan para ulama, kalau orang tu sakit, doktor masukkan tiub melalui saluran kencing dia. Adakah dengan memasukkan tiub ke dalam saluran kencing membatalkan puasa ataupun tidak? Adakah itu termasuk dalam memasukkan perkara dalam rongga yang terbuka? Ini juga dibincangkan oleh ulama. Jadi di kalangan para ulama silam terdapat dua pendekatan yang berbeza. Satu pendekatan meluaskan skop makna rongga ni. Mereka mengatakan apa sahaja yang wujud dalam pada badan kita yang terdapat rongga yang terbuka, kalau masuk sesuatu maka ia membatalkan puasa. Memang wujud pandangan semikian rupa. Dalam masa yang sama juga di sana terdapat pendapat yang kedua yang mengatakan rongga yang membatalkan puasa adalah perut. Tak semestinya sesuatu masuk ke dalam telinga membatalkan puasa. Tak semestinya sesuatu yang masuk ke dalam hidung membatalkan puasa. Tidak. Yang menjadi kayu ukur sama ada dia batal puasa ataupun tidak adalah perut. Kalau makanan, minuman ataupun apa yang menyerupai makanan dan minuman sampai ke dalam perut, maka itu membatalkan puasa. Jadi ini merupakan sedikit kita nak kongsi dulu
InsyaAllah dia punya perinciannya kita akan kongsikan isu-isu semasanya pada sesi akan datang, insya-Allah taala. Perbahasan kita yang ketiga pada malam ini adalah keadaan yang membolehkan pesakit tidak berpuasa. Bab yang ketujuh ni, sang pengarang kitab ini dia mengkhususkan perbahasan tentang puasa yang ada kaitan dengan golongan pesakit. Jadi dia menyenaraikan beberapa keadaan ataupun situasi yang dibenarkan bagi seorang pesakit untuk tidak berpuasa. Apakah keadaan-keadaan tersebut? Yang pertama sekali adalah sekiranya apabila berpuasa penyakit lambat sembuh. Jadi kalau ada seorang pesakit, dia sakit pada bulan Ramadan, dia puasa tu boleh. Cuma kata doktor adalah kalau dia puasa pada bulan Ramadan, dia akan melambatkan lagi proses penyembuhannya. Walaupun dia boleh puasa. Dalam keadaan pertama ini, kata golongan para alim ulama, diberikan kelonggaran. Diberikan keringanan, orang-orang yang pesakit-pesakit kalau dia berpuasa akan melambatkan proses penyembuhannya. Maka dia diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah pesakit terpaksa makan ubat pada waktu siang yang membantu penyakitnya segera sembuh. Jadi kalau seorang pesakit pada siang hari bulan Ramadan, dia terpaksa makan ubat. Dia terpaksa makan ubat pada siang hari bulan Ramadan untuk membantu penyakitnya, untuk mempercepatkan lagi proses penyembuhannya. Boleh ke tidak Ustaz, dalam keadaan tersebut dia batalkan puasa dia makan ubat? Kata para ulama, dibenarkan. Diberikan keringanan bagi orang tersebut. Keadaan yang ketiga yang membenarkan seseorang itu untuk tidak berpuasa, golongan yang pesakit ni, adalah bila penyakitnya akan bertambah parah apabila berpuasa. Dia puasa tu boleh, dia boleh tahan puasa pada siang hari bulan Ramadan. Tetapi kalau dia puasa juga, dia akan, penyakit yang dia alami itu semakin parah. Semakin teruk keadaannya. Dalam keadaan semikian rupa, kata para ulama, tak perlulah kita mudaratkan diri sendiri. Dalam Islam ada satu kaedah yang berbunyi la darar wala dirar. Tak boleh kita mudaratkan diri sendiri dan tak boleh kita mudaratkan orang lain. Kalau dengan berpuasa akan menerukkan lagi keadaan kita. Akan menambahkan lagi penyakit kita. Menjadikannya semakin parah, maka pada ketika itu diberikan kelonggaran bagi pesakit tersebut untuk tidak berpuasa. Jadi Islam ni dia bukanlah agama yang stagnan, kan? Yang tidak meraihkan keadaan hamba-hambanya, tidak. Islam dia meraihkan keadaan pengikut-pengikutnya, penganut-penganutnya. Kalau sekiranya ada masyaqqah, kalau sekiranya ada kesusahan, ada kesukaran, especially bila sakit, maka di sana ada kelonggaran-kelonggaran yang tertentu. Keringanan-keringanan yang tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beralih kepada perbahasan yang terakhir pada malam ini, perbahasan yang keempat, keadaan yang membolehkan sesiapa sahaja yang berpuasa untuk berbuka. Jadi sang pengarang dia menyenaraikan lagi beberapa keadaan tambahan, beberapa lagi golongan yang dibenarkan untuk tidak berpuasa pada siang hari bulan Ramadan. Siapakah mereka? Yang pertama, kata sang pengarang, adalah wanita yang menyusukan anak. Diharuskan berbuka apabila bimbang akan kesihatan diri dan anaknya terjejas disebabkan puasa. Jadi kalau golongan ibu-ibu yang ada anak, kan, yang perlu menyusukan anak, kan, bayinya depends, bergantung kepada ibu tersebut, susu badan ibu tersebut, maka boleh bagi golongan ibu sedemikian rupa kalau dia perlu menyusukan anaknya yang masih kecil, bayi yang masih kecil, dan kalau dia takut kalau dia berpuasa akan menjejas kesihatan dirinya
menjejas anaknya, maka pada ketika itu diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa bagi golongan wanita tersebut. Keadaan kedua tambahan yang dibenarkan tidak berpuasa adalah pesakit yang mula berpuasa pada awal pagi. Namun apabila ketika di pertengahan waktu berpuasa, penyakitnya datang sehingga dia perlu berbuka puasa supaya dapat mengambil ubat dan makanan. Jadi orang tu dia okey kan, bila waktu subuh, waktu fajar, dia okey, tak sakit kan. Tapi bila dah pertengahan waktu puasa, bila dah jam 12 tengah hari, dah jam 1 tengah hari, tiba-tiba datang sakit dia. Penyakit dia datang secara mendadak. Yang mana penyakitnya datang secara mendadak pada pertengahan waktu berpuasa tu sehingga dia perlu untuk berbuka. Dia perlu mengambil ubat ataupun dia perlu makan pada ketika itu. Adakah diberikan keringanan, diberikan kelonggaran? Kata para ulama, kata sang pengarang kitab ini dibenarkan. Itu keadaan yang kedua. Keadaan tambahan. Keadaan yang ketiga yang ditambah juga oleh sang pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi, adalah orang tua yang lemah dan tidak terdaya meneruskan puasanya. Jadi kalau di kalangan masyarakat, di kalangan orang-orang Islam, kan, ada yang telah sampai kepada usia yang lanjut, yang mana orang tersebut dalam keadaan terlampau lemah untuk berpuasa. Dia ni tak terdaya untuk meneruskan puasanya. Susah bagi dia nak puasa disebabkan umurnya yang telah lanjut. Keadaan fizikalnya tidak mengizinkan dia berpuasa. Adakah diberikan kelonggaran bagi golongan ini untuk tidak berpuasa? Kata para alim ulama, diberikan kelonggaran. Kalau memang betul-betul susah nak puasa. Dan bagi golongan sedemikian rupa, hendaklah mereka membayar fidyah. Pada setiap hari yang mereka tinggalkan puasa, hendaklah mereka keluarkan fidyah. Itu juga merupakan kelonggaran yang diberikan dalam ajaran Islam bagi golongan yang menghadapi masyaqqah, yang menghadapi kesukaran dan kesusahan. Sebagai kesimpulan, sebelum saya mengundurkan diri pada kuliah pada malam ini, hari ini kita menyentuh berkaitan dengan 4 topik. Topik yang pertama, kita bahaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, kan? Seperti makan minum, seperti wanita yang haid ataupun nifas, muntah secara sengaja, hubungan sebadan antara suami isteri, kan? Sebagaimana kita contoh-contohlah yang kita berikan sebentar tadi. Kemudian kita beralih kepada perbahasan ulama tentang rongga. Kan kita baca dalam kitab-kitab fiqh, kalau sesuatu masuk ke dalam rongga, maka ia membatalkan puasa. Apa itu rongga tu? Sebagian ulama meluaskan makna rongga ni. Mereka mengatakan apa sahaja rongga yang terbuka, kalau masuk sesuatu, maka itu membatalkan puasa. Manakala sebagian ulama mereka menyempitkan, mengecilkan skop maksud rongga ni, mereka hanya menghadkan, membataskan rongga bila sesuatu yang berbentuk makanan ataupun minuman masuk ke dalam perut. Perbahasan kita yang ketiga pada hari ini adalah tentang keadaan-keadaan, contoh-contoh keadaan yang membolehkan seorang pesakit untuk tidak berpuasa. Kita berikan beberapa contoh sebentar tadi. Dan yang terakhir sekali adalah kita kongsi dengan antum beberapa keadaan yang membolehkan sesiapa sahaja yang sedang berpuasa, dia diberikan kelonggaran untuk berbuka. Itulah merupakan 4 topik perbahasan yang telah kita kongsikan pada malam ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan kongsikan perbahasan-perbahasan yang berlaku di kalangan para ulama semasa. Isu-isu perubatan dan kaitannya dengan puasa pesakit. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada malam ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesalahan, kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.